Okay. All are good. So cuti seminggu buat apa? Last week cuti kan? Khabar baik. Okay. Last week cuti korang buat apa? Doing homework. Banyak homework. Sleep pun ada. Log E. Study je cikgu. Okay, bagus. Got do homework. Okay. Homework, study. Okay, ini nota cikgu untuk minggu ni. The organizer dah letak dalam chat area ya. E-revision week 44. You can see that. That is the nota untuk minggu inilah. Okay. Minggu ni nothing much actually. Maksud cikgu tak bagi banyak tips sangat lah because kebanyakan tips dah bagi untuk minggu-minggu lepas. Okay, so minggu ni cikgu nak buat bab 5 sebenarnya. Pasal bab 5 ni untuk cikgu lah ya. Untuk cikgu bab 5 ni pasal last week cikgu buat bab Malayan Union kan. So minggu ni cikgu buat Persekutuan Tanah Melayu 1948 kerana Malayan Union dan juga Persekutuan Tanah Melayu ni memang sangat penting lah masa KBSM dulu. Okay, masa KBSM dulu memang topik yang agak panas. Okay, hot topics for SPM. So I believe maybe it could be the same for KSSM. Okay, pasal KSSM ni susah kita nak predict pasal awak tikus putih. Okay, pasal awak tikus putih memang susah nak predict. Okay, tapi kalau cikgu this kind of things only lah I can predict. Okay, I based on the previous SPM. Okay, because topik-topik SPM Form 4, Form 5, KBSM dengan KSSM ni taklah jauh beza sangat. Okay, ada topik-topik yang almost sama. That is why cikgu recommend you all to do the past year questions. Okay, please look into the past year question. Buatlah soalan-soalan tahun lepas kerana bukan semua topik dia berbeza. Ada topik yang agak sama. Okay, let me put for spotlight. Okay, ada topik yang agak sama. So please do your revision, gunakan past year question, especially soalan-soalan objektif. Okay, objektif ke, struktur ke, esei ke, ada topik-topik yang agak sama. Okay, so ada student yang tanya, sama ke topik dia, saya nak buat revision. Memang ada yang sama. Bukan semua sama, but basically ada yang sama. Okay, Wipin has got a question, macam mana nak tahu soalan tu dalam KSSM? You mean... okay, Wipin, do you mean that how to know whether the same question comes out ke? Macam mana nak tahu soalan tu dalam KSSM ke KBSM? I'm not very clear. Okay, when doing the past year paper, how to know which topic is the same? Are you trying to ask that question, Wipin? When doing past year paper, how to know which is not in our syllabus? Oh, of course you will know. From the questions you can know, kan? So if you already know the syllabus of Form 4 and Form 5, your KSSM, soalan yang tak ada kaitan dengan question Form 4 dan Form 5 topik-topik tingkatan 4 dan tingkatan 5 KSSM, definitely is not in KSSM lah. Okay, so from the top, of course you have to do one by one. Okay, you have to do one by one. You tengok question by question. So question yang ada kaitan dengan Malayan Union, you know it is inside your syllabus. Okay, question yang ada berkaitan dengan nasionalisme in your syllabus. Question yang ada kaitan dengan Persekutuan Tanah Melayu is in your syllabus. Alright, question yang tak ada kaitan langsung dengan syllabus kamu, then you know lah that is not a KSSM type of question. Okay, so you must know your syllabus properly. Your Form 4 and your Form 5 topics, you must know that very well. Okay, so that is how you must know. Okay, later I will tell you the topics daripada KBSM. Okay, saya akan bagi tahu topik-topik yang ada pada SPM lepas, then you can compare to your topics. Okay, alright. So just buat banyak soalan, especially soalan-soalan objektif. Do, okay, do a lot of the objective question. Okay, ada apa-apa lagi soalan tentang silibus ni sebelum saya masuk kepada alamak.
What happened? Okay, sebelum saya masuk kepada slide saya, ada tak soalan-soalan lain, siapa-siapa nak tanya ke apa ke tentang silibus-silibus ni dan sebagainya? Slide cantik. Tak ada cikgu. Okay, slide cantik. Okay. Alright, kalau tak ada, let me share the screen. Okay, revision. Okay, nampak tak slide cikgu ni kelas? Can anyone just nampak ya? Okay, okay, good. Kalau nampak, okay, saya nak mulakan. So untuk minggu ini tak banyak tips untuk cara menjawab pasal kebanyakan tips cikgu dah bagi dah. Cikgu dah bagi dah. Okay, those who just entered today ya, have already done tips on macam mana nak jawab essay, struktur, objektif dan juga soalan-soalan kebat. Under essay tu kita dah masuk soalan-soalan kebat also. Okay, so untuk minggu ni mungkin cikgu tak banyak bagi tips on that. Minggu depan cikgu akan ulang semula. Okay, especially untuk soalan kebat. So minggu ni cikgu nak buat ulang kaji sebenarnya. Okay, untuk topik tingkatan 4 bab 5. Okay, iaitu Persekutuan Tanah Melayu. So during the mengulang kaji itu, lepas kita habis 5.1, cikgu akan bagi sedikit soalan objektif, maybe kalau ada masa. Okay, and then soalan struktur. Okay, lepas tu kita sambung 5.2, lepas tu kita akan buat satu soalan essay. Okay, bila cikgu bagi soalan-soalan ni, I want you to answer. Maybe you can write your answer in the chat area. Okay, lepas tu kita boleh bincang bersama-sama. So that is what I'm going to do for today. Okay, and then before I leave, okay, I will share with you the soalan, the bab-bab tingkatan 4 dan 5 KBSM, because ada student nak tahu. Okay, dulu punya topik dengan sekarang punya KSSM punya topik ada tak similarities? Okay, memang ada. Okay, I will share for you the KBSM one so you can see the similarities. Alright, you tell me whether yes or no. Okay, nak tengok kamu tahu tak topik-topik ni. Alright, okay. Okay, so I'm going to put in a slide sharing mode, yeah? Slide sharing mode. So let's begin, ya. So, okay, welcome lah. Ini ialah minggu keempat lah. Minggu keempat kita buat revisi SPM. Okay. So, topik ni kelas, kenapa cikgu pilih topik bab 5 ni? Kerana untuk saya, topik-topik Malayan Union, nasionalisme, setakat ni lah yang mana cikgu dah pilih topik-topik tu, is kind of a hot topics. Even during the SPM previously, memang hot topics ya, memang topik-topik yang perlu dikorek sikit lah, okay, nak kena belajar sikit lah. So I suppose it may be the same for KBSSM, okay, for KSSM. Alright, so it might be the same. So that is why I'm touching. Pasal tu cikgu nak sentuh topik-topik berkenaan, okay, alright. Okay, let's go to the slideshow. Alright, okay, so sejarah 2021 SPM, okay. Okay, kita tengok terus kepada topik bab 5 kita hari ini ya. So bab 5 kita ialah tentang Persekutuan Tanah Melayu. Dan sebenarnya Persekutuan Tanah Melayu ni wujud akibat apa? Okay, this is something to do with the last week's topic. Last week punya topik Malayan Union. Kalau kamu masih ingat, cikgu ada bagi tahu Malayan Union ni sebenarnya ditentang oleh ramai penduduk Tanah Melayu. Okay, mereka tak begitu berkenan lah dengan Malayan Union ni. Okay, why is because of banyak kan ciri-ciri Malayan Union yang mereka tak suka, antaranya ialah sifat ataupun syarat-syarat kewarganegaraan, iaitu prinsip jus soli memang ditolak oleh penduduk tempatan. So there is so much of problem yang tidak disukai oleh
penduduk tempatan tentang Malayan Union ini. So disebabkan Malayan Union ini dibantah oleh Raja-Raja Melayu dan juga penduduk tempatan, so British terpaksa membubarkan Malayan Union. Okay, British terpaksa membubarkan Malayan Union dan lepas tu what happened? Okay, siapa tahu lepas Malayan Union dibubarkan apa yang berlaku? Anyone want to share? Apa berlaku selepas Malayan Union dibubarkan? Okey, ada satu share kat sini. Okey, PTM, Devon Asukan cakap, Lokni cakap PTM ditubuhkan. Yes, and also another person cakap awal-awal tadi. Wepin, yeah. Okey, PTM ditubuhkan. So apa itu PTM? Ialah Persekutuan Tanah Melayu 1948. Maksudnya Malayan Union tu tahan 2 tahun saja. Pasal Malayan Union ditubuhkan in 1946. Okey, lepas tu dibubarkan dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Okey, kita tengok 5.1 latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ya. Okey. Okey, latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay, obviously kamu dah tahu dah, Persekutuan Tanah Melayu ini telah diperkenalkan untuk menggantikan Malayan Union ya 1946 yang telah ditolak oleh penduduk tempatan. So because of that, that is the reason kenapa persekutuan ini ditubuhkan, semata-mata kerana untuk menggantikan Malayan Union, alright? Sebuah jawatan kuasa kerja dibentuk untuk merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. So awak kena faham apa itu jawatan kuasa kerja ni ya. Okay, saya highlight. Okay. Jawatan kuasa kerja. Okay, satu jawatan kuasa kerja telah dibentuk untuk merangka perjanjian ni. Maksudnya, bila Malayan Union dibubarkan, so British kata, okeylah kamu tak suka Malayan Union, so saya bubarkan. Tapi saya nak sesuatu pentadbiran yang baru, so mereka telah buat satu jawatan kuasa kerja untuk merangka perjanjian yang baru untuk Persekutuan Tanah Melayu. Okey, di samping itu terdapat juga golongan yang mencadangkan perlembagaan alternatif yang dinamakan Perlembagaan Rakyat. Maksudnya, selepas Malayan Union ni ada dua geng. Satu geng nak buat Persekutuan Tanah Melayu. Satu lagi geng dia nak buat lain, dia tak nak Persekutuan Tanah Melayu, dia nak buat Perlembagaan Rakyat. Faham tak? Maksudnya ada dua kumpulan. Dua jenis kumpulan yang berbeza. Okey? Kebanyakan penduduk tempatan dan raja-raja Melayu semua mereka lebih suka kepada Persekutuan Tanah Melayu. Tapi ada juga golongan radikal. Golongan radikal yang tidak suka kepada Persekutuan Tanah Melayu, tak begitu setuju dengan Persekutuan Tanah Melayu, mereka nak buat cara lain pula. Mereka nak buat Perlembagaan Rakyat. Okey, so itu adalah latar belakang dia lah, how it started. Alright, kita tengok penubuhan jawatan kuasa. Untuk jawatan kuasa kerja ni, siapa yang sebenarnya yang terlibat dalam jawatan kuasa kerja ni? Jawatan kuasa kerja ni ditubuhkan pada 25 Julai 1946 sebaik sahaja Malayan Union dibubarkan. Okey, matlamat jawatan kuasa ini adalah untuk membincangkan asas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Itu adalah kerja jawatan kuasa kerja ni. Okey, mereka nak bincangkan asas dia, the foundation of it. Okey, apa ciri-ciri yang patut diletakkan, apakah syarat-syarat yang patut diletakkan dan sebagainya. Alright? So jawatan kuasa kerja terdiri daripada siapakah? Ini yang sangat penting. Soalan ni selalu keluar dalam struktur ya. Okey, siapakah yang mewakili jawatan kuasa kerja ini? Okay, who are the people involved involved in the jawatan kuasa kerja? Hari ini panas kan, dahaga cepat. Okay, who are the people involved in the jawatan kuasa kerja ini? Alright, so orang-orang yang terlibat dalam jawatan kuasa kerja kelas, tolong ingat ya. Satu, wakil Raja-Raja Melayu, lepas tu wakil UMNO dan pegawai British, pegawai kanan British. These are the people who are involved in jawatan kuasa kerja.
Okey, setakat ni faham tak? Okay, faham Alright. So take today's class as a revision for a quite an important topic ya. Okay. Alright. So kamu dah faham bahagian ni? Okay, ahli jawatan kuasa. Ahli jawatan kuasa ialah wakil kerajaan British, as I said just now, wakil UMNO dan juga wakil Raja-Raja Melayu. So these are the three groups of people. Inilah tiga kumpulan yang masuk dalam ahli jawatan kuasa kerja. Now kita akan tengok in detail satu per satu. Okay, kita start dengan wakil kerajaan British. Okay, kalau kamu tengok ni gambar dia. Okay, wakil kerajaan British, siapakah yang terlibat? Okay, dalam jawatan kuasa ni. First one is A.T. Newbold. He is Ketua Setiausaha Malayan Union. Sekarang dah tak ada Malayan Union, so dia masuk kat sini. Lepas tu K.K. O'Connor, Peguam Malayan Union. Lepas tu W.D. Gozal, Setiausaha Kewangan. Okay. Dr. W. Linehan. Okay. And then A. Williams. Okay, so itu adalah 5 orang. Sorry ya, sekejap. Itu adalah 5 orang yang terlibat dalam wakil kerajaan British. So these are the people who are involved in the jawatan kuasa kerja mewakili kerajaan British. Okay, untuk membuat keputusan tentang syarat-syarat dalam Persekutuan Tanah Melayu. Alright, so you clear with this? Kita masuk pula wakil raja. Next one is wakil UMNO. Okay. Siapakah pula wakil UMNO yang masuk dalam jawatan kuasa ini? Obviously, the main person, you can see the gambar kat sini, Datuk Onn Jaafar ya. Kamu kenal ke siapa Datuk Onn Jaafar ni? Okey, Datuk Onn Jaafar ni sebenarnya ialah bapa kepada Tun Hussein Onn. Okey, kalau kamu masih ingat siapa tu Tun Hussein Onn, okey, Perdana Menteri Malaysia dulu ya. And then a grandfather to Hishamuddin Onn. Alright. Itulah Datuk Onn Jaafar, very famous wakil UMNO. Okay, Datuk Onn Jaafar is the first person. Datuk Abdul Rahman, Haji Megat Yunus. Okay, itu adalah 3 orang yang terlibat dari segi UMNO. Okay, UMNO, wakil UMNO dalam jawatan kuasa kerja. And the next one kita akan tengok Raja-Raja Melayu pula, siapa yang terlibat dalam jawatan kuasa kerja itu. Okay. Dari segi wakil Raja-Raja Melayu, Raja Kamaral Zaman, Raja Ngah Mansur, he is Raja Kecil Perak. Datuk Hamzah Abdullah, Menteri Besar Selangor. Haji Muhammad Sharif Osman, Setiausaha Kerajaan Kedah. Datuk Nik Ahmad Kamil, iaitu Datuk Seri Setia Raja Kelantan. Okay, so these are some of the people yang terlibat dalam jawatan kuasa kerajaan. Okay, are you clear so far? Itu adalah orang-orang yang terlibat. Okay, setakat tu, any question class? Oh, cikgu ni nak hafal alamak. Okay, soalan Wepin, okay, Wepin tanya nak kena hafal ke? Okay, Wepin, macam ni. Okay, memang awak tak boleh hafal semua orang. Okay, Isaac, sekejap ya Isaac. Okay, at least you must know 2 person lah. Okay, at least pilih 2. You kena tahu at least 2 person. Okay, because kalau keluar dalam struktur nanti macam mana kan? Nanti saya akan tunjuk awak satu soalan struktur yang keluar soalan macam ni. Okay, so you have to know at least 2 person. Make sure ejaan pun betul sikit lah. Okay, Isaac, apa yang tak faham Isaac? Bahagian mana tak faham? Oh, faham. Okey, faham pula. Okey. Alright. So sekarang kita pergi kepada tentang hafal nama orang tu. Oh yes. Nama of course you have to write in full ya. You have to write in full. Okay. Okay, now come back to the next one. Cadangan jawatan kuasa kerja. So kamu dah tahu ahli-ahli dia. So semua ahli UMNO ni, Majlis Raja-Raja Melayu dan juga ahli British ni semua, mereka duduk berbincang. Bincang, brainstorm. Okay, brainstorm semua, then they came up with one cadangan lah. Okay, satu cadangan untuk jawatan kuasa kerja ni. So sekarang kita tengok apa yang telah dicadangkan, okay.
Sekejap Okey, yang pertama, Jawatan Kuasa Kerja telah memulakan tugasnya pada awal bulan Ogos 1946 hingga pertengahan bulan November 1946. Okay, they started their job. Okay, ini adalah beberapa cadangan. Okay, antaranya nombor 1, mereka cadangkan untuk menyatukan semua negeri-negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan 2 buah negeri selat. So this one is almost similar to Malayan Union. Dalam Malayan Union pun sama kan? Semua negeri-negeri Melayu disatukan dan 2 buah negeri selat juga disatukan. Dan 2 buah negeri selat yang disatukan ialah Melaka dan Pulau Pinang. Singapura diasingkan. Alright, I think I told you that last week. Okay, so ini adalah syarat yang pertama. Okay, semua negeri Melayu ini disatukan dan 2 buah negeri selat juga disatukan. Alright, itu syarat pertama. Yang kedua, memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Okey, so dalam Persekutuan Tanah Melayu, mereka nak pulih semula kekuasaan Raja-Raja Melayu, bukan macam Malayan Union. Malayan Union dulu, Raja-Raja Melayu ni tak ada kuasa sangat. Okey, mereka hanya berkuasa dalam bidang agama dan adat sahaja. Okey, tapi dalam Persekutuan Tanah Melayu ni, mereka nak pulihkan semula kuasa Raja-Raja Melayu. Next. Menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. So, mereka nak jagalah kepentingan orang-orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum-kaum lain akan dijaga. Next, menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri. So, setiap negeri itu akan ada Dewan Perundangan Negeri. So, these are some of the 4 cadangan-cadangan yang telah dibuat under Jawatan Kuasa Kerja untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Lagi satu, mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Maksudnya prinsip jus soli itu telah diketatkan. Dulu masa Malayan Union mereka gunakan prinsip jus soli. So ramai orang senang nak dapat kewarganegaraan. So sekarang apa mereka buat? Mereka ketatkan sikit syarat-syarat untuk mendapat kewarganegaraan. Okay, any question? Untuk bahagian ni, cadangan Jawatan Kuasa Kerja ni, ada apa-apa soalan? Tak ada, faham Okay. Alright. Okay, this cadangan boleh keluar dalam esei, juga boleh keluar dalam struktur. Okay. Next. Okay. Sekarang kamu dah tahu. Cikgu. Kalau keluar dalam esei kena uraikan ke? Kalau keluar dalam esei, kalau ditanya nyatakan ataupun apakah, so awak boleh bagi isi sahaja pun cukup. Tapi kalau keluar jenis huraian ke jelaskan, kalau isi dia 5 tapi dia ada 8 markah, awak huraikan sikit. Pasal tadi 5 saja kan? So kalau nak dapat 8 markah, awak boleh huraikan sikit. Okay. Thank you, Cikgu. Alright. Okey kelas, so sekarang kamu dah tahu apa itu Jawatan Kuasa Kerja, kamu dah tahu siapakah yang terlibat dalam Jawatan Kuasa Kerja dan kamu juga dah lihat apakah syarat-syarat yang telah dikenakan dalam kandungan yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Kerja. Okey, now, so itu semua adalah untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Okey, I told you right, there is 2 gang tadi. Satu yang pro Persekutuan Tanah Melayu, satu lagi yang tidak pro kepada Persekutuan Tanah Melayu. Mereka nak benda lain, mereka nak perlembagaan rakyat. Okay, so one of them is Gerakan Nasionalis Melayu Radikal. Okay, Gerakan Nasionalis Melayu Radikal. So who are these people? Now we are going to see who are these people. Okay. Okay, golongan Nasionalis Melayu Radikal membidas. Membidas maksudnya tidak setuju. Okey, tidak setuju kerajaan British kerana menjalankan perundingan secara tertutup dengan UMNO. So this gang here, this golongan Melayu radikal ni, mereka macam tak puas hati pula dengan British kerana mereka beranggapan British ni buat keputusan tu secara tertutup, tak panggil mereka. Okey, hanya dengan menggunakan UMNO, just that people only doing the decision. So these people, the golongan nasionalis Melayu radikal ni tidak begitu puas hati. So oleh itu mereka membidas. Membidas maksudnya menentang kerajaan British. Okey, dan menentang cadangan yang telah dibuat oleh Jawatan Kuasa Kerja. Okey, pihak British dikatakan telah mengetepikan PKMM daripada Jawatan Kuasa Kerja tersebut. Okey, mereka British tidak
membawa masuk PKMM dalam jawatan kuasa kerja. Ingat, jawatan kuasa kerja ada 3 orang saja. UMNO, Majlis Raja-Raja Melayu dan British sahaja. PKMM tak masuk. Alright. So golongan ini, golongan PKMM ni telah bergabung membentuk Pusat Tenaga Putera. So golongan PKMM ni adalah golongan-golongan Melayu radikal. So mereka tak puas hati. So they all gang up and then mereka telah mewujudkan satu lagi persatuan yang dinamakan Putera, iaitu Pusat Tenaga Rakyat. Okey, mereka gang up dan wujudkan Putera. Next. Okey, gabungan Putera daripada beberapa pertubuhan Melayu seperti berikut. So siapa yang telah gang up jadi Putera ni? These are the people. Parti Kebangsaan Melayu Melaya PKMM, Angkatan Pemuda Insaf API, Gerakan Angkatan Muda Geram, dia orang memang geram lah, okey, Geram, and then Hizbul Muslimin, another party, another party, Barisan Tani Malaya, iaitu Batas, okey, these are the people yang telah gang up dan mewujudkan Putera. Satu lagi ialah Angkatan Wanita Sedar, this one hanya wanita sahaja. So these are the gang-gang, orang kata Melayu radikal, okey, Melayu radikal yang tidak puas hati dengan jawatan kuasa kerja. Okey, mereka tak puas hati dengan jawatan kuasa kerja kerana British tidak memberi keutamaan kepada mereka. Okey, mereka British seolah-olah telah menindas geng-geng ini daripada masuk campur dalam jawatan kuasa kerja tersebut. Okey, are you clear so far? Okey, parti-parti radikal ni kamu ingatlah dalam 2 atau 3 cuba you must know at least 2 or 3. Okey, clear. Okey, kalau siapa-siapa nak tanya ke apa-apa, boleh unmute dan tanya ataupun boleh letak dekat chat area, okey? Alright. So ini adalah Gerakan Nasionalis Melayu Radikal Kelas, all the ketua-ketua kepada persatuan tersebut, Dr. Burhanuddin, Ahmad Bustaman, Aziz Ishak, Abdul Samad Ismail dan Abu Bakar. Okay, so these are some of the people who are radical yang telah menentang British dan juga menentang Persekutuan Tanah Melayu, ya. Okay, now tadi kan kita dah cakap pasal Putera kan, you understand what is Putera, right? Putera adalah gabungan semua golongan Melayu radikal bergabung menjadi Putera. Okay, selain daripada Putera, AMCJA, okay, All Malayan, okay, Congress, okay, this one Japanese Army ni, okay, yang ni pun lagi satu persatuan, mereka dua telah bergabung, okay, Putera dengan AMCJA pula, dua-dua telah bergabung untuk menentang Persekutuan Tanah Melayu juga, okay, okay, let's see who is this. Golongan Bukan Melayu, okay, Golongan Bukan Melayu telah menubuhkan All Malay Council of Joint Action, okay, All Malay Council of Joint Action, one of the person is Tan Cheng Lock sendiri. Okey, ini semua geng-geng Bukan Melayu, mereka pun tak puas hati pasal mereka pun tak dimasukkan dalam jawatan kuasa kerja itu. So oleh itu mereka telah join dengan Putera. Pengerusinya lah Tan Cheng Lock, alright. Golongan ini menganggap British tunduk kepada tuntutan UMNO sahaja. So they all not at all happy dengan British kerana mereka beranggapan British ni hanya mendengar rentetan daripada UMNO sahaja dan tidak mempedulikan mereka ni semua. Okay, mereka beranggapan penubuhan jawatan kuasa kerja ini tidak demokratik. Okay, they feel this is not democratic because you didn't call everybody to decide. Okay, AMCJA kemudiannya telah bergabung dengan Putera. So dah ada dua kumpulan yang besar. Satu kumpulan Melayu radikal, satu lagi ialah kumpulan orang bukan Melayu, okay, yang telah bergabung. Okay, AMCJA ini terdiri daripada beberapa ahli politik bukan Melayu. You can see one of it is Pan Malayan Federation of Trade Union. Setiausaha ialah Chan Lu. Lepas tu next one is Malayan Democratic Union, dipengerusikan oleh John Eber. Malayan Indian Congress MIC diketuai oleh John TV. Ini adalah gambar John TV. Handsome ya orangnya. Okay, next. Okay, so these are the people yang telah masuk dalam AMCJA dan telah bergabung dengan Putera. Okay, kelas setakat tu? Faham ya apa maksud Putera dan apa maksud AMCJA? Senang je. Okay, senang aja. Putera adalah golongan Melayu radikal yang tidak suka kepada tindakan British yang mengutamakan UMNO.
Begitu juga dengan AMCJA iaitu golongan bukan Melayu. Okay, alright. So mereka dua telah bergabung, okay, menjadi satu geng. Okay, gabungan putera AMCJA kita baca sikit lagi. Kenapa mereka tak suka? Kumpulan ini menolak perjanjian persekutuan. Okay, they really don't like perjanjian persekutuan. Mereka tak nak kerana mereka beranggapan orang British ni mengutamakan UMNO sahaja. So mereka menolak perjanjian persekutuan. AMCJA membantah kerana jawatan kuasa kerja tidak mempunyai wakil bukan Melayu. Okey, langsung tak ada wakil bukan Melayu. Okey, hanya ada raja-raja Melayu, ahli UMNO dan British sahaja. Okey, so tak ada wakil orang bukan Melayu pun. So that's another reason kenapa mereka membantah. Putra dan AMCJA menganggap perlembagaan persekutuan sebagai tidak demokratik, mengukuhkan British dan perkauman. Okey, so mereka menganggap ini memang tidak adil. Pada bulan Julai 1947, cadangan perlembagaan yang telah disemak oleh Jawatan Kuasa Kerja diumumkan kepada awam. Okey, bila Jawatan Kuasa Kerja telah mengumumkan cadangan itu, so cadangan itu banyak dibantah oleh Putra dan AMCJA. Gabungan Putra AMCJA menentang cadangan perlembagaan tersebut secara terbuka. Okey, dia memang membantah. Alright. Okey, any questions setakat tu? Isaac masih tak faham. Isaac, you tak faham bahagian mana, Isaac? Which part? Which part? Maybe I can ulang little bit. Okay, let me know which part. Okay, later you let me know which part. I will try to recap balik ya. Okay. Yang lain okay ke? Teacher, you see the third point, Third point. Okay, this the one. perkauman means what? I know the first two, that means that they are protest for not democracy, mengukuhkan British, but what's the perkauman for? Okay, perkauman means being racist. Because they feel that dalam jawatan kuasa kerja tu, mereka tak panggil wakil bukan Melayu. Okay, mereka hanya ada wakil UMNO dan juga raja-raja Melayu. So these people, these AMCJA people feel that British is being racist. Okay, get it. Okay, get it? Okay, good. All right. All right. Now we are coming to sumbangan nasionalis Melayu radikal. Okay, apakah sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh golongan Melayu radikal ini? Okay, mereka memang menentang British dan mereka menentang Persekutuan Tanah Melayu, tapi mereka telah memberi banyak sumbangan yang lain. Okay, kita tengok sumbangan dia. Okay, golongan nasionalis Melayu radikal telah melaungkan perjuangan kemerdekaan sejak tahun 1930-an lagi. Mereka memang satu parti politik yang mendesak British untuk memberi kemerdekaan. Selain daripada itu, mereka mempunyai matlamat perjuangan iaitu membebaskan tanah air daripada penjajahan, menyatukan seluruh tanah Melayu dan enggan berkompromi dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. So all this golongan nasionalis Melayu yang kita tengok tadi seperti API, AWAS, PKMM and all these people, mereka memang bekerja kuat untuk mendapatkan kemerdekaan untuk negara kita pada masa itu, ya. Golongan ini juga memperjuangkan hak semua kaum. Okay, they are not being racist. Mereka memperjuangkan hak untuk semua kaum dalam sesebuah negara. Okay, mereka nak bagi kebebasan hak bersuara, menerbitkan akhbar, semua harus diberi kebebasan kepada semua rakyat, tidak kira kaum di Malaysia. So these are some of the sumbangan yang telah dibuat oleh kaum nasionalis ini. Contohnya Ahmad Bustamam. Ahmad Bustamam telah menerbitkan akhbar Suara Rakyat sebagai wadah untuk membuka minda rakyat ke arah idea ingin bebas dan merdeka. Ahmad Bustamam merupakan salah seorang golongan Melayu radikal. He has written a lot. He's kind of like a writer. Okay, so one of the write-up, salah satu penulisan beliau ialah dalam akhbar Suara Rakyat, di mana beliau menulis tentang hal-hal patriotik semata-mata untuk membuka mata dan minda orang di tanah Melayu untuk bangun dan inginkan kemerdekaan.
So these are some of the sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh golongan Melayu radikal ini. Okay? Okay, any question bahagian ni? Yeah, I think this is quite straightforward, ya. Okay. Okay, selain daripada tu ada banyak lagi sumbangan-sumbangan lain. Ni awak boleh nampak ni Ahmad Bostaman dan ahli-ahli PKMM yang lain, ya. Okay. Selain itu, fahaman kebangsaan yang diperjuangkan oleh golongan ini mudah diterima oleh sesetengah rakyat. PKMM berjaya menubuhkan cawangannya di Perak, Hulu Langat, Selangor dan Temerloh. Okay, memang ada banyak cawangan. Jumlah keahlian PKMM was quite a lot. Okay, dianggarkan dalam 53,000 orang ahli-ahli PKMM ni pada tahun 1947. Okay, almost 53,000 people. Okay, yang masuk dalam golongan radikal ini. Golongan nasionalis Melayu radikal juga telah memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan. Selain daripada hendakkan kemerdekaan, mereka juga menentang semua perkara-perkara yang tidak adil yang berlaku kepada rakyat tanah Melayu pada masa itu. Mereka berjuang berdasarkan prinsip dan falsafah. Para pejuang ini bukan sekadar menjadi tokoh setempat, tetapi melangkaui jarak sempadan kenegerian sehingga digelar tokoh politik nasional. So they don't only talk in their country, but they, their own state. Okay, contohnya katalah mereka dekat Perak, mereka bukan bercakap atau memberi ceramah di Perak sahaja, mereka pergi ke negeri-negeri lain untuk memberi ceramah dan untuk membuka minda orang-orang tempatan pada masa itu bagi menentang British dan menuntut kebebasan dan kemerdekaan. So ini adalah serba sedikit sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh golongan Melayu radikal. Putra. Okay, Putra. Putra means inclusive of PKMM, API, AWAS dan beberapa golongan Melayu yang radikal. Okay, now what they wanted. Okay, as you know now, kamu dah faham. Okay, sekarang kamu dah faham. Jawatan Kuasa Kerja, mereka dah buat satu kerangka kerja untuk Persekutuan Tanah Melayu. Tetapi bila Jawatan Kuasa Kerja itu membentangkan tentang Persekutuan Tanah Melayu, ada orang yang menentang. Siapa yang menentang? Putra dan AMCJA. Okay? Mereka memang menentang Jawatan Kuasa Kerja punya cadangan, iaitu untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Kenapa mereka menentang? Kerana mereka beranggapan bahawa British tidak demokratik. Okay, British hanya melihat kepada keputusan UMNO sahaja. British tidak membawa golongan radikal atau orang bukan Melayu untuk campur tangan atau masuk ke dalam Jawatan Kuasa Kerja itu. So it is stated as not fair. So because of that, mereka menentang Jawatan Kuasa Kerja. So cadangan Putra dan AMCJA, they have their own cadangan. So mereka pun nak bagi cadangan mereka kepada British. So let's see apakah cadangan Putra dan AMCJA. Okay, Putra dan AMCJA menentang rangka perjanjian Persekutuan 1948, memang menentang, they don't like, they don't want. So gabungan ini tidak bersetuju dengan perwakilan Jawatan Kuasa Kerja yang hanya diwakili oleh UMNO, Raja-Raja Melayu dan Kerajaan British. This I already told you. Mereka mencadangkan another thing, class. Okay, mereka mencadangkan lagi satu, iaitu yang dipanggil perlembagaan rakyat. Hati. Okay, mereka mencadangkan lagi satu benda, iaitu perlembagaan rakyat untuk berbanding dengan Persekutuan Tanah Melayu ni. Okay, mereka tak nak perjanjian persekutuan, so mereka nak bagi sesuatu, mereka bagi cadangan yang baru. Mereka kata, okay, let us give our cadangan, kita nak buat satu lagi perlembagaan yang dipanggil perlembagaan rakyat. Okay, setakat tu any question? Okay, what about the rest? Yang lain okay ke? Boleh follow ke? Boleh ikut ke? Okay. Alright. Okay, kita tengok sekarang. Apakah cadangan Putra? Okay. Okay, satu. Mereka mencadangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kedudukan bahasa Melayu, pertahanan dan hal ehwal luar negeri,
syarat-syarat kewarganegaraan Tanah Melayu, bendera dan lagu kebangsaan. Okey, so itu adalah beberapa perkara yang telah dicadangkan oleh Putra. Alright, so besides whatever they have done for Perjanjian Persekutuan, okay, but Putra and AMCJA, they have another plan. So diorang nak cadangkan benda-benda macam ini. Alright. Okay, cadangan AMCJA pula, penyatuan Tanah Melayu dengan Singapura. So AMCJA kata, okay, mereka nak cadangkan, why not kita satukan Tanah Melayu dengan Singapura. Sebuah kerajaan pusat yang kuat. So bila digabungkan Tanah Melayu dengan Singapura, then dia boleh jadi satu pusat pentadbiran yang kuat. Raja-raja Melayu dijadikan sebagai raja berperlembagaan. Okay, that is what we have today, class. Raja-raja kita adalah raja berperlembagaan. Maksudnya, walaupun mereka raja, even though they are king, but they are still, mereka terpaksa akur kepada perlembagaan kita. Okay, walaupun mereka raja, tapi mereka terpaksa akur kepada apa yang ada dalam perlembagaan. Perlembagaan maksudnya ialah undang-undang, undang-undang tertinggi. Okay, okay, ada saya nampak chat. Okay. Kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu, adat istiadat dan agama Islam. Okay, these are some of the things. Dan juga syarat kewarganegaraan. So AMCJA nak bercerita tentang benda-benda ni pula. Okay. Okay, so they came up with this whole concept called perlembagaan rakyat. Okay, both AMCJA dengan Putra bergabung, fikir, brainstorm. They came up with another idea which is called perlembagaan rakyat. Okay, kita tengok pula apakah isi-isi dalam perlembagaan rakyat itu. Okay, Tanah Melayu disatukan dengan Singapura. Penubuhan sebuah Dewan Perundangan Pusat dan Majlis-Majlis Negeri bagi seluruh Tanah Melayu. Kewarganegaraan yang sama bagi semua orang yang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat tinggal tetap dan sanggup mencurahkan kesetiaan. That means siapa-siapa yang menganggap Tanah Melayu ni sebagai tempat tinggal mereka yang tetap dan sangat setia kepada Tanah Melayu boleh diberikan kewarganegaraan. Raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan yang bertanggungjawab kepada rakyat dan menerima nasihat melalui majlis mesyuarat. Okey, ini adalah beberapa syarat perlembagaan rakyat. Lagi, hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu mesti diketuai sepenuhnya oleh orang Melayu melalui satu majlis khas. Perhatian khas diberikan kepada kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Okey. Bahasa Melayu hendaklah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal di Tanah Melayu. Hal ehwal luar negeri dan pertahanan hendaklah menjadi tanggungjawab bersama Tanah Melayu dan Kerajaan British. Dan kewarganegaraan Malaya haruslah dinamakan Melayu. Okey, dan nombor 10, warna merah dan putih haruslah dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan Tanah Melayu. Okey, warna merah dan putih haruslah menjadi latar belakang bendera Tanah Melayu. So ini adalah beberapa syarat yang telah dinyatakan oleh gabungan Putra dan AMCJA dalam perlembagaan rakyat. Okay. Okay, any question bahagian tu class before we come to here? Any question bahagian ni? Ada tak syarat-syarat perlembagaan rakyat ni yang kamu tak faham ke? Okay, all okay ya? All good? Okay. Cikgu, Putra dan AMCJ ini sama je ke dengan parti PAP di Singapura? Okey, tak sama. Okey, Putra dan AMCJ ini dia lebih kepada parti di Tanah Melayu. Cuma Putra ni lebih kepada parti-parti Melayu radikal dan AMCJ ni pula adalah parti-parti bukan Melayu. Okey, so diorang dah gabung sekali menjadi Putra AMCJ.
Okay, Yun Zigo needs a recording later. Okay, recording you have to ask from the organizer, yeah? Probably she will try to send it to you guys, okay? You have to ask the organizer, it's not with me. Okay. Okay, I'm going to carry on. Okay, betul ke majlis khas ialah satu majlis untuk membincangkan hal ehwal Islam? Okay, majlis khas tu yes. This majlis khas ni dibuat semata-mata untuk berbincang tentang agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. So it is one of the syarat. Okay? Alright. Okay, so kita sambung sikit. Alright, so British, okay, apa pula British kata? Okay, bila Putra dengan AMCJA membentangkan syarat-syarat ini kepada British, adakah British akan bersetuju? Tak ada. British telah menolak perlembagaan rakyat. Menolak. Okay, dan British menerima perjanjian persekutuan Tanah Melayu yang telah digubal oleh Jawatan Kuasa Kerja. So that is British punya keputusan. So bila dua-dua kerangka kerja ni dibentangkan, British preferred dan menyokong lebih kepada Jawatan Kuasa Kerja iaitu Persekutuan Tanah Melayu compared to Perlembagaan Rakyat. Okay? So Putra AMCJA telah menganjurkan hartal pada 20 September 1947 yang meminta semua peniaga menutup kedai sebagai tanda bantahan. So kerana Putra AMCJA ni rasa macam very disappointed lah, okay? They were very disappointed with British punya keputusan. So mereka telah menganjurkan hartal. Hartal ni macam how to say like macam you menentang lah, you want to show you menentang. So apa dia buat, disuruh semua peniaga kedai tutup kedai. Okey, tutup kedai untuk menunjukkan bantahan. Okey. Tarikh 20 Oktober 1947 merupakan tarikh yang dipilih untuk Hari Hartal Semelaya. Tapi semua peniaga-peniaga yang pro kepada AMCJA dan Putra ni akan menutup kedai pada hari itu sebagai tanda bantahan. Menerusi sokongan Dewan Perniagaan Cina, hartal dilaksanakan di bandar-bandar utama di Tanah Melayu. Okey, kenapa Dewan Perniagaan Cina? Because dari dulu lagi, kebanyakan kedai-kedai pada masa itu, peniaga-peniaga adalah golongan Cina pada masa itu. Okey, so melalui Dewan Perniagaan itu, di bandar-bandar utama, semua kedai ditutup pada 20 Oktober 1947. Okey, sebagai untuk menunjukkan mereka membantah kepada tindakan British. Okay, are you clear so far? Okay, good. Alamak, ada satu lagi apa tu? Teacher, the menutup kedai for bantahan, is it lakukan secara rela atau oleh rakyat atau paksaan? I think it's kind of rela because ini disokongi oleh Dewan Perniagaan China. So kebanyakan kedai-kedai pada masa itu memang kebanyakannya adalah kedai Cina, because golongan Cina memang merupakan peniaga utama di Tanah Melayu. Alright? Okay, next. So dengan tu kita dah habis 5.1. Okay, so sekarang saya nak tunjuk sedikit soalan struktur lah, contoh soalan struktur kelas. Kalau kamu tengok, sekejap ya. Okay. Contoh soalan struktur yang boleh keluar dalam bahagian tu ialah, kalau kamu tengok kat sini, okay, nombor 1, mereka boleh tanya, jelaskan maksud persekutuan. This is a very famous question class. You must know the definition of persekutuan. Dia bagi 2 markah kat sini dan dia bagi garisan panjang. So garisan panjang, please guna cara menulis esei, ayat yang penuh. Okay, so you have to say maksud persekutuan ialah bla 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 bla. 2 markah, so maksudnya kena ada 2 ayat lah. Okay, 2 markah kena ada 2 ayat. Okay, take note .
Okay, soalan B. Senaraikan wakil dalam ahli jawatan kuasa kerja berikut. This one I'm coming back to Wei Pin's question just now. Dia tanya, adakah nama-nama itu perlu dihafal? Yes. You see here when they ask you this kind of question, bagi satu contoh wakil Raja-Raja Melayu dan satu contoh wakil UMNO, definitely you need to know at least 2 names lah. Okay, for each. Alright? Okay. Next. Yang ketiga, terangkan cadangan yang disyorkan oleh jawatan kuasa kerja. 3 markah. Apakah cadangan-cadangan yang telah diberikan oleh jawatan kuasa kerja? 3 markah. Dan lagi satu soalan di kind of kebat also. British telah menolak rangka perlembagaan rakyat pada tahun 1947. Mengapa British berbuat demikian? Okay, why you think British telah menolak perlembagaan rakyat? Okay, 3 markah. So ini adalah satu contoh soalan struktur untuk 5.1. Okey, untuk 5.1. Okey, I'm going to give answer for all. Don't worry, not only for D. Okay? Alright. Okey, kita tengok soalan pertama. Jelaskan maksud persekutuan. 2 markah. Okay, macam mana nak dapat 2 markah? Okay, kalau 2 markah mestilah ada 2 isi kelas. Okay, 2 isi. Alright. So inilah jawapan dia. Persekutuan ialah gabungan beberapa buah negeri. Itu kamu dapat 1 markah. Ia terletak di bawah 1 unit pentadbiran. Lagi 1 markah. So 2 markah. Okay. So pasal tadi dia guna garisan, so jangan guna huruf Roman. Remember struktur saya dah bagi tahu awak awal-awal dulu, okey. Kalau dia tak bagi huruf Roman, awak jangan pergi letak huruf Roman. Okey. Kalau dibagi garisan, maksudnya dia nak kamu tulis jawapan penuh. Okey. Alright. Okey, ini adalah soalan nombor 1. Okey, there's one chat. Okey, kalau kamu tulis dalam 1 ayat tapi ada 2 isi, boleh. Okey, boleh. Tapi up to you lah. Kalau saya lebih suka untuk tulis 2 ayat. Nampak lagi clear. Tapi boleh, saya rasa boleh. Okey. Tapi make sure lah ada 2 isi ya. Nampak ya, ada perkataan dan. Okey, awak kena gunalah kata hubung tu. Okey. Make sure kamu bagi dia clear nampak ada 2 isi. Alright. Okey, yang kedua, senaraikan wakil dalam ahli jawatan kuasa berikut. Okey, the wakil untuk Raja-Raja Melayu. Okey, I took this guy. Raja Kamarul Zaman, Raja Ngah Mansur iaitu Raja Kecil Perak. Wakil UMNO paling senang Datuk On Jaafar. Okey. Okey, soalan yang ketiga. Okey, terangkan cadangan yang disyorkan oleh jawatan kuasa kerja 3 markah. Apakah cadangan-cadangan yang telah disyorkan oleh jawatan kuasa kerja 3 markah? Alright, ini jawapan dia. Okey, cadangan yang disyorkan oleh jawatan kuasa kerja ialah menyatukan semua negeri-negeri Melayu dalam satu pentadbiran. Dapat 1 markah. Selain itu, menjaga keistimewaan orang Melayu dapat 2 markah. Seterusnya, menjaga kepentingan sah kaum lain dapat 3 markah. Saya bagi ekstra. Okey, saya dah bagi tahu kan, cikgu sangat-sangat menggalakkan pelajar untuk menulis ekstra daripada markah tersebut. Okey, please try to write more than what is required. At least 1 lebih. Kenapa? Katalah salah satu tu salah, kamu ada backup. Okey, kamu ada backup. Okey, akhirnya mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. So kat sini kita tengok ya, macam mana nak marking soalan struktur, masih ingat? Okey, first thing, adakah gunakan kata tugas? Yes, dia gunakan kata tugas yang telah diberikan, cadangan yang disyorkan oleh jawatan kuasa kerja. Memang ada gunakan kata tugas. Okey, betul. Nombor 1. Yang kedua, adakah mereka gunakan penanda wacana? Ada. Selain itu, seterusnya. Akhirnya.
Ada penanda wacana. Good. Yang ketiga, adakah mereka gunakan ayat yang lengkap? Yes, mereka gunakan ayat yang lengkap. So kalau ada tiga-tiga syarat ni dan isinya pun betul, kamu boleh dapat 3 markah, iaitu markah penuh. Any question? Okay, clear? Alright. So always remember that 3 ya kelas. That 3. Gunakan kata tugas, gunakan penanda wacana, gunakan ayat yang penuh. Okay? Okay, next soalan D. Okay, I know you all want to know about soalan D. Okay, British telah menolak rangka Perlembagaan Rakyat pada bulan Mac 1947 dan mengapa British berbuat demikian? So why actually British buat demikian? Panasnya. Okay, kita tengok ya kenapa. Alright, British telah menolak rangka Perlembagaan Rakyat 1947 kerana golongan radikal telah menentang British secara terbuka. 1 markah. Okey, 1 markah. Selain itu, gabungan putera AMCJA tidak bersetuju dalam perwakilan jawatan kuasa kerja yang hanya dianggotai oleh wakil Raja-Raja Melayu, UMNO dan British. Okey, sini kamu boleh dapat 2 markah. 1, gabungan putera AMCJA tidak bersetuju dalam perwakilan jawatan kuasa kerja. 1 markah. Lepas tu saya hurai sikit. Yang hanya dianggotai oleh wakil Raja-Raja Melayu, UMNO dan British. Lagi 1 markah. So dah dapat 3 markah ya. 1 kat sini dan 2 kat sini. Dah 3 markah. Seterusnya, gabungan putera AMCJA telah mencadangkan Perlembagaan Rakyat. Okey, so ini adalah sebab-sebab kenapa British menolak ataupun tidak bersetuju dengan Perlembagaan Rakyat itu. Okey, just because yang mencadangkan Perlembagaan Rakyat itu ialah putera AMCJA. British already don't like them. Alright. So dengan itu kat sini ada 4 isi kerana awak 3 markah adalah maksimum, so you will get the 3 marks. Again check, ada guna kata tugas, ada guna penanda wacana, adakah ayat dia lengkap? Yes. So can get the 3 marks. Okay, any question bahagian ni? Okay, all okay ke? Yang lain semua okay? Saya tengok orang yang sama je kata. Orang yang sama je. Nur Nazratul Muhammad Aiman kot. Okay ke semua? Alright. Okay, good. Alright. So dengan tu, itu adalah contoh ya soalan struktur yang boleh keluar untuk bahagian 5.1. Okay, so sekarang kita sambung sikit. 5.2 ya. Okay, sekarang kita masuk sikit 5.2. Tengok pukul berapa dah? Oh, ada masa sikit. Okay, 5.2 ialah faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Apakah faktor-faktor yang telah menyebabkan Persekutuan Tanah Melayu ini ditubuhkan? Kelas, this one always will come out for essay. Okay, bahagian faktor-faktor ni semua selalu akan keluar dalam bentuk essay. It can go until 8 markah. Alright? Okay. Okay, faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Pada 1 Februari 1948, Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan secara rasmi setelah Raja-Raja Melayu menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. So dengan tu 1948 telah ditubuhkan kerana British pun memang hendakkan yang ni. So ini diterima, Perlembagaan Rakyat ditolak. Penubuhannya didorong oleh beberapa faktor. Okey, ada banyak faktor. Contohnya seperti penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union, okey, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO serta sokongan pentadbir British. So these are ada 3 faktor kat sini, kita akan tengok one by one. Okey, faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ya.
Okey, penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. So ini adalah faktor pertama. Kerana ramai orang Melayu, kebanyakan penduduk tempatan Melayu memang menentang Malayan Union. Okey. Cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO, ini adalah faktor yang kedua, dan sokongan pentadbir British adalah faktor yang ketiga. So ada 3 faktor di sini, okey, yang menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Now we are going to see one by one. Okey, we see tentang penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Okey, dengan lebih detail kita tengok ya. Okey, orang Melayu, Raja-Raja Melayu, cendekiawan Melayu dan juga orang UMNO telah berganding bahu untuk menentang Malayan Union. Hal ini disebabkan Malayan Union memberikan kesan buruk kepada Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Because dalam Malayan Union, kalau kamu tengok bab 4, Malayan Union ini telah mengambil semua kuasa Raja-Raja Melayu dan pembesar-pembesar Melayu pun dah tak ada kuasa lagi. Ahli Parlimen British iaitu Gammons dan Rhys Williams telah menyaksikan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union. Okey, mereka sendiri datang dari London untuk lihat apa sebenarnya masalah di sini. Okey, and then they found out that yes, majority of orang Melayu memang membantah Malayan Union. So, sifat bantahan itu yang terlalu tinggi menyebabkan British got no choice but to bubarkan Malayan Union. Okey. Okey, selain daripada itu, bila mereka datang, okay, that two Mak Saleh ya, 2 orang Mak Saleh itu yang datang, iaitu this one, Gammons dan Rhys Williams, bila mereka datang dan menyaksikan sendiri, lepas tu bila mereka balik kat London, okay, bila mereka balik kat London, mereka melaporkan hasil tinjauan apa yang mereka lihat tu kepada Dewan Parlimen British. Okay, dia laporkan, dia kata, cikgu, yang 2 orang punya nama itu kena ingat ke? Yes, kalau boleh ingatlah. Okey. Okay. So Dewan Parlimen tu, so dia laporkan kepada Dewan Parlimen saying that most of the Malays in Tanah Melayu memang in Malaya memang menentang Malayan Union. You can see this is how all the bantahan yang telah dibuat ya. Ada yang telah memegang sepanduk macam ni. They put them Malayan Union not wanted. Okay, this is in Tapah, Perak and so many other places. You can see all these people yang memang menentang Malayan Union. Gammons menyatakan bahawa sekiranya British melaksanakan rancangan Malayan Union, keadaan huru-hara akan berlaku di Tanah Melayu. If British still wants to do Malayan Union, akan berlaku a lot of problem in Tanah Melayu. So, ketika pelbagai penentangan dan bantahan dilakukan, persediaan untuk menggubal perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah dijalankan melalui rundingan Raja Melayu, UMNO dan British. So this is the time British said, okay lah, mereka pun tak nak huru-hara kan, kerana kalau berlaku huru-hara, British pun susah juga. Mereka susah nak mentadbir. Okay, takkanlah asyik nak layan huru-hara orang, betul tak? Macam mana nak mentadbir? So because of that, that's when they decided to do the Persekutuan Tanah Melayu. Okay, itu faktor pertama. Okey, faktor kedua ialah cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Okey, selain daripada bantahan orang Melayu, Raja-Raja Melayu dan UMNO juga mencadangkan untuk membubarkan Malayan Union dan wujudkan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kalau kamu tengok dari segi cadangan, okey, Malcolm McDonald dan juga Edward Gen, Gabenor Malayan Union telah mengadakan pertemuan dan perundingan dengan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar pada 27 Mei 1946 untuk mengatasi konflik masyarakat Melayu dengan kerajaan British. So these 2 people has came down also. These 2 people, their job is to not to see the rakyat. They straight go and see the Raja-Raja Melayu and talk to them. Okay, what is their problem? What is the Raja-Raja Melayu's problem? The Gammons and Rhys, they looked at the people's problem. Okay, penduduk tempatan. Tapi these 2 fellows, Malcolm McDonald ni gambar dia handsome kan main. Okay, Malcolm McDonald dengan Edward Gen, they talk to the Raja-Raja Melayu. Okay. Dalam pertemuan tersebut, Raja-Raja Melayu telah mencadangkan beberapa perkara. Okay, Raja Melayu kata nak cadangkan penubuhan persekutuan bertaraf naungan dan bukannya tanah jajahan. Mereka tak nak tanah Melayu ni menjadi tanah jajahan British. Naungan sahaja boleh. Okay. Next, perjanjian baharu untuk menggantikan Malayan Union. Jawatan Pesuruhjaya Tinggi itu akan menggantikan Gabenor. Ini semua cadangan daripada Raja-Raja Melayu.
Raja berkuasa balik dalam perundangan, okey. Dan perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan yang baharu. Mesti ada perkataan negeri Melayu, iaitu Persekutuan Tanah Melayu. Perkataan negeri-negeri Melayu, perkataan Melayu tu harus dimunculkan. Ini semua adalah cadangan-cadangan yang telah diberikan oleh Raja-Raja Melayu kepada these two fellows, Malcolm McDonald and Edward Gen. Alright, so these two fellows pun dengarlah apa yang raja-raja tu kata semua. Lepas tu ada lagi Sultan Perak sebagai jurucakap Raja-Raja Melayu telah menjelaskan kepada Sir Edward Gen agar mendesak British menerima usul pembentukan persekutuan sebelum membincangkan perkara lain. So Sultan Perak ni told Edward Gen, please tell the British to listen to what they want. Okay. Gammons and Rhys-Williams menyampaikan surat bantahan daripada Sultan Perak di Parlimen British. Okay. So they also went along and gave the surat bantahan kepada Parlimen di British. Surat daripada baginda berbunyi seperti ini. Okay. Tiada seorang pun yang dapat menahan daripada berduka cita terhadap perbuatan tergupuh gapah dalam menentukan nasib sesuatu bangsa. Saya telah menurunkan tanda tangan oleh sebab saya dipaksa dan dilakukan secara terburu-buru. Tidak boleh dikatakan saya telah bersetuju dengan butir di dalam Malayan Union. So apa maksud Sultan Perak ni? Dia kata pada mulanya bila Malayan Union itu dibuat 1946, they had to sign it. Mereka dipaksa, Raja-Raja Melayu telah dipaksa untuk menandatangani perjanjian untuk Malayan Union itu. Okay, so they got no say at that time. Okay, but after that, they decided to bangun dan menentang. Okay, after that mereka telah mula menentang. So ini adalah surat daripada Sultan Perak yang telah bagi tahu British apa sebenarnya yang telah berlaku. Okay. Okay, sokongan pentadbir British. Okay guys, just give me 1 minute ya, sekejap ya. Okay, sorry ya. Ada apa parcel guy. Parcel. Grab guy. Okay. Okay, kita sambung ya. Sokongan pentadbir British. Okay, sokongan pentadbir British. Okay, Sir Ralph Horn ya. Ini pula pentadbir British. Okay, kamu mungkin confused sikit. Kenapa ada orang British yang menyokong Raja-Raja Melayu? Memang ada. Okay, memang ada beberapa orang British yang menyokong Raja-Raja Melayu itu. Okey. Pentadbir British menyokong konsep persekutuan kerana dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi. Okey, ada orang-orang British yang menyokong ya, disebabkan mereka perlukan keamanan, mereka tak nak huru-hara sangat. So ada yang menyokong Raja-Raja Melayu. Terdapat pegawai tinggi British mendorong British membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Okay. Antaranya, okay, these are the British people yang memang menyokong Raja-Raja Melayu untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Alright. So some of them is Sir Edward Gen. Ini awak kena ingat at least 2 to 3% lah awak kena ingat. Okay, Sir Edward Gen, Malcolm McDonald, Sir Ralph Horn, Gammons, Newbold. Okay, these are some of the people yang memang menyokong Raja-Raja Melayu. Okay. Sir Ralph Horn mencadangkan agar British melibatkan Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran berasaskan perlembagaan. Okay. Mencadangkan agar British melibatkan Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran berasaskan perlembagaan. So mereka ni memang penyokong kepada Raja-Raja Melayu.
So bukan semua orang British tak sukalah kepada Raja-Raja Melayu, ada juga yang menyokong. Okay, any questions setakat tu kelas? Okay, alright. Okey, misalnya memberi kuasa tertentu kepada Sultan dalam Majlis Negeri dan Majlis Perundangan. Ini semua cadangan daripada beberapa penyokong British. Okey, selain daripada itu, so akhirnya kamu nampak, okey, bantahan orang Melayu, okey, lepas tu cadangan daripada Raja-Raja Melayu dan juga sokongan daripada beberapa orang British. So pada bulan Mei 1946, Sir Edward Gen telah bertemu dengan wakil UMNO pula. Okey, di Pulau Pinang. Seterusnya pada 18 Julai 1946 di King House Kuala Lumpur, British memberikan peluang kepada Dato' Onn Jaafar dan Raja-Raja Melayu untuk mengemukakan cadangan balas. Okey, so they gave chance kepada Raja-Raja Melayu dan Dato' Onn Jaafar. Dato' Onn Jaafar mewakili UMNO. Okey, untuk berbincang tentang Persekutuan Tanah Melayu ini. So pembentukan persekutuan mewujudkan politik yang lebih stabil, tak huru-hara. Keadaan ini akan mendorong pelabur luar untuk melabur. Okey, so sekarang kamu faham kan kenapa British lebih bersetuju dengan cadangan Raja-Raja Melayu. Okey, kerana mereka nak keadaan lebih aman. Okey, mereka tak nak huru-hara supaya ekonomi negara tu boleh ditingkatkan. Kalau keadaan huru-hara di negara kita, tak ada orang yang nak datang berniaga di negara kita. Okay, so that's another reason kenapa British bersetuju dengan Raja-Raja Melayu. Okay. Okay, pada masa yang sama, British perlu melaksanakan dasar dekolonisasi yang disarankan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. During the same time class, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, I'm sure you know what is that, United Nations, mereka telah mula meminta British untuk dekolonisasi. Maksudnya lambat laun harus diberikan kemerdekaan. Okay, lambat laun British harus beri kemerdekaan kepada negara-negara yang dijajah. So because of that, British lebih lembutlah dan mengikut apa yang dikehendaki oleh Raja-Raja Melayu dan juga penduduk tempatan. Okey. Alright, dengan tu kita dah habis bahagian faktor. Okey, so sebelum saya buat soalan ni, can you just give me faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu? Okay, please write in the chat area 3 faktor itu. Tiga faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Just a quick check. Okay, cadangan Raja-Raja Melayu. Okay, lagi? Devon has said that. Ganti PKMM, no, ganti Malayan Union. Okay. Penentangan Malayan Union, okay, penentangan orang Melayu, cadangan Raja-Raja Melayu dan pentadbir British. Yes, 3 ya. Penentangan orang Melayu, penentangan cadangan Raja-Raja Melayu dan juga sokongan pentadbir British. Ini 3 dia. Okay. Okay, let's look at the soalan essay class. Okay, soalan essay yang boleh keluar untuk bahagian ini berbentuk macam ini. Okay, the A. Terangkan tuntutan Raja-Raja Melayu dan orang Melayu dalam membuat rundingan pembentukan persekutuan 1948. Terangkan tuntutan Raja-Raja Melayu dan orang Melayu dalam membuat rundingan pembentukan persekutuan 1948 4 markah. Alright, so awak kena bagilah tuntutan yang telah dibuat. Okay, tadi kita ada bincang. Okay, soalan yang kedua. Jelaskan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dalam pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Okey, apakah kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dalam pembinaan negara dan bangsa Malaysia? Okey, soalan yang ketiga. Kebat Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah menjadikan asas kukuh
kepada sistem pemerintahan berparlimen di Malaysia pada hari ini. So whatever happened in 1948 is our asas kepada apa yang kita ada pada hari ini, iaitu sistem pemerintahan berparlimen. Berikan penjelasan anda. Okey, berikan penjelasan anda. 8 markah. Okey, berikan penjelasan anda 8 markah. Okey, so saya akan bincangkan soalan C ni. Okey. Okay, inilah jawapan untuk soalan C. Okey. Kalau kamu tengok balik soalan dia. Okay. Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah menjadi asas kukuh kepada sistem pemerintahan berparlimen di Malaysia pada hari ini. Berikan penjelasan anda. So you have to say why the Persekutuan Tanah Melayu adalah kukuh kepada apa yang ada pada hari ini. So ini jawapan dia. Okey. Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah menjadi asas kepada pemerintahan kita pada hari ini melalui pembentukan negara persekutuan. Okey, 1 markah. Saya sambung, iaitu penggabungan negeri-negeri di Tanah Melayu yang menjadi asas Malaysia. 1 lagi markah. Selain itu, wujudnya konsep perkongsian kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. 3 markah. Contohnya, saya bagi contohnya terdapat senarai persekutuan dan senarai negeri. Seterusnya ialah konsep raja berperlembagaan yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara. Baginda menjalankan tugas dan bertindak mengikut peruntukan perlembagaan. That is why we call raja berperlembagaan. Okay, next isi. Lebih-lebih lagi, Sultan menjadi ketua negeri dan berkuasa melantik menteri besar sebagai ketua pentadbir. Seterusnya, konsep demokrasi berparlimen dijalankan. Itu lagi 1 isi. Akhirnya, orang Melayu mempunyai perlindungan istimewa. Lagi 1 isi. Alright. So itu adalah isi-isi dia semua. Dan yang belakang ni, yang paling akhir ni dia macam inference sikit lah. Okay, sebagai kesimpulan. Oleh itu, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu telah menjadi asas kepada sistem pemerintahan Malaysia pada hari ini. Okey, so kalau kamu tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 isi kat situ. Okey, 12 isi. Of course, you can get the full marks which is 8 markah. Okay, any question? Okay, yang lain okay ke setakat ni? Why sangat susah? Apa yang sangat susah? Okay, isi of course you must know lah. Pasal itu kebat. Kebat it must come from your own mind. Okay, so you must understand what is the perlembagaan berparlimen tu apa maksud dia. Okay, then only you can answer this question. Okay. Okay, untuk esei pun sama kelas. Cikgu, untuk soalan struktur dan esei jika jawapan saya salah tetapi saya ada tulis kata tugas penanda wacana masih dapat markah? No lah. Of course isi yang penting. Okay, isi yang penting. Okay. Tapi kalau kamu tak tulis penanda wacana tu semua, mereka boleh tolak markah sikit. Alright. Okay, jawapan A, soalan A ke? Oh, jawapan A and B I didn't do. I didn't do the soalan A and B. Okay, so, jawapan hanya untuk C sahaja, untuk kebat saja. Okay, actually saya dah tulis dalam satu perenggan. Sebenarnya dalam esei kamu kena buat dalam perenggan. Okay, that one you can check with your teacher lah. Okay, you check with your teacher. Ada yang kata boleh dalam satu perenggan, ada yang kata lebih baik ditulis dalam perenggan berasingan.
So ini saya sebagai contoh saja. It's better kalau kamu buat dalam perenggan berasingan pun bagus. Okay. Kamu boleh, better lah. Lagi baik kalau kamu buat dalam perenggan yang berasingan. Okay. Alright. So saya tengok apa lagi. Okay. Ni 5.3 ialah ciri-ciri persekutuan tanah Melayu kelas. Tak tahulah ada masa ke tak. Okay, dah tak cukup masa untuk ni. Tapi slide ni semua saya ada. Okay, awak boleh baca sendiri ya. Ciri-ciri ni semua. Persekutuan Tanah Melayu, the whole slide untuk bab 5 saya dah bagi ke awak. Okay, so boleh baca. Okay, I can't go through this, not enough time. Okay, kamu boleh ambil ni sebagai your this one lah. Pasal saya sebenarnya nak kongsikan satu lagi benda. Tentang topik-topik tadi tu, saya bagi tahu kan tentang topik-topik. Okay, 5.4 pun ada. Okay, the whole bab 5 saya dah bagi kat kamu ya. Kamu boleh ambil dekat chat area tu dia punya nota. Okay, let me stop this class. Okay, so sekarang saya sebenarnya nak bagi tahu kamu beberapa bab-bab. Okay, bab-bab lain yang bab-bab KBSM. Sekejap ya. Yang ada kaitan lah dengan kamu punya. Kamu tengoklah bab mana yang ada kaitan. Kamu bagi tahu saya ya atau tidak. Okey, ini saya nak tulis sikit. Okey, kita tengok tingkatan 4. Tingkatan 4 KBSM. So that you can use your past year question. Okey, dalam tingkatan 4 KBSM, the first one is kemunculan tamadun manusia. Okay. Ada tak kamu belajar tentang tamadun manusia? Okay, saya tulis dulu. Yang kedua ialah peningkatan tamadun. Yang ketiga ialah tamadun awal Asia Tenggara. Form 1 and Form 2, right? Maybe you all have learned a bit in Form 1, Form 2 lah. Okay, but in KBSM, they learn very detailed in Form 4. Yes, some is in your Form 1, Form 2. Yeah, correct. Okay, yang keempat ialah kemunculan tamadun dan perkembangan Mekah. Ini lebih kepada tamadun Islam. Okay, and then bab 5 ialah Madinah. Masih tamadun Islam. Lepas tu 6 ialah pembentukan kerajaan Islam dan sumbangan. 7 is Islam di Asia Tenggara. Asia Tenggara 80 ya. Nombor 8 ialah pengaruh Islam di Malaysia. Ada yang sama, ada yang tak sama. 9 perkembangan di Eropah. More on Europe. Little bit on Europe. Dan yang ke-10 ialah dasar British. Dasar British dan kesan pada ekonomi. Okey, ini adalah bab tingkatan 4 KBSM. Okey, ini pula tingkatan 5. Okay, tingkatan 5 I think quite a lot, quite similar. Okay, first bab is perkembangan nasionalisme. Di Asia Tenggara. Nombor 2, nasionalisme di Malaysia. Nombor 3, kesedaran pembinaan negara dan bangsa.
Yang keempat, Malayan Union ya, lebih kepada Malayan Union. Yang kelima, PTM and all that ya, PTM and all that, Persekutuan Tanah Melayu dan sebagainya. Yang keenam, lebih kepada pembentukan Malaysia. 7. Okay, all that jatah negara, okay, all the ciri-ciri tentang Malaysia lah ya, perlembagaan, rukun negara and so on, that kind of stuff. Okay, saya rasa ada kaitan. Same thing, 8 also, kamu belajar tentang wawasan 2020 and all that, okay, all those tentang Malaysia ya, overall pemerintahan Malaysia. And then the 9 is your, I think ada kaitan dengan awak, apa yang awak ada sekarang, Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Okay, Commonwealth, OIC, all that kind of thing. Okay, PBB, United Nations and everything. Okay, so ada similarities. Okay, if you see memang ada similarities. Alright, so ada yang similarities dan ada yang tak. So when you do your passive question, especially the objective, kamu pilihlah yang mana ada kaitan dengan kamu punya topik. Because you got no passive questions, okay? You are the first to do the exam, KSSM. So you got no choice but to use the previous passive questions yang ada kaitan dengan topik kamu. Okay, are you clear? Teacher, so if we can't have our trial, so we don't know, we only will know our format by SPM, right? You don't know your format. What do you mean? You don't know your... Then if we don't go for trial, so we only know the format of our test paper only at SPM, right? Yes. Yes, correct. My God. Okay, that is a bit of this one at disadvantage of being the first lah. You all are the first one to do the PT3 also, right? Are you the guys? Yeah, we are the first batch. Yes. Even So the first situation batch, are also the set first. life. Chin Chong said set life. Okay, actually don't think it in a negative way. Okay, so I would say those tikus putih, you all are the white mice. You punya kebaikan. Okay, kebaikan dia kemungkinan cara marking tu not too strict because you all are the first batch. Okay, so maybe a lot of leeway and a lot of that kind of things. You know, it's good for you. And then your textbook looks better. Okay, all right. And then yeah, so there are some advantages and disadvantages. I would agree. Yeah, there are some advantages and disadvantages. Tapi don't take it so negatively lah. Okay, do your best. Alright, so for now kita masih gunakan cara pemarkahan yang telah digunakan oleh SPM KBSM for now because we haven't got anything new yet. Okay, if I get anything new, definitely I will share with you guys. Okay. Sejarah extremely boleh. Okay, so some of you have problem with KBAT question, but actually I really don't understand why you have problem with KBAT question. KBAT question is meant to help you out. Okay, it's meant to help you out kerana itu adalah daripada pendapat kamu sendiri. Okay, Isaac nak tanya apa itu Commonwealth. Okay, Commonwealth adalah negara-negara yang dijajah oleh British. So Malaysia ialah salah sebuah negara Commonwealth. Yes. Yes, Shuk Ching Chong is your own opinion. Pada pendapat anda tu is your own opinion. Nota tak? Nota untuk apa? Bepin, what nota you want? Syllabus tingkatan 5. Ada. After this I will next week I will still do one more topic.
Because kita ada 12 minggu kelas, so 6 minggu saya akan buat topik tingkatan 4, I will choose. Lagi 6 minggu saya akan buat topik tingkatan 5. Okay, so I will give you both the notes, Form 4 and Form 5. Okay. So 6 minggu kita buat topik tingkatan 4, lagi 6 minggu kita akan buat topik tingkatan 5. So topik tingkatan 5 pun macam tu juga, saya akan choose the topics. Okay, Vipin? Okay, books actually, the best book is your textbook. All right, the best book is your textbook. Okay, Brian, when it comes to kemanusiaan, bahasa K-BARS, I don't have any depression, but when it comes to pure science, I need to go to the hospital ASAP. Okay, all right. Yeah, the best is your buku teks. Tapi kalau kamu nak cari buku-buku lain di pasaran buku rujukan, most of the buku rujukan, it's all almost the same. It's all quite good. Okay, for science, I don't know lah. You check with your science teacher lah. Okay, I'm talking about sejarah. Okay. So tak payahlah you nak beli a lot of books. Beli more buku latihan. Okay, buku rujukan tu tak perlu banyak. Satu dah ada buku teks, satu lagi buku rujukan cukup. Lebih banyakkan buku latihan. Sasbadi, all these are quite good brands. Okay. Okay. Kertas model, ya, kertas model also is quite good. Okay, boleh beli itu dan buat. Okay, class, I'm going to stop the share. Okay, any other questions, class, before we leave today? Dah masa dah. Ada apa-apa soalan sebelum kita break untuk hari ini? Okay, kalau tidak, cikgu, jika isi topik dalam buku KBSM tidak sama dengan, boleh tak saya guna isi KBSM? Isi maksudnya, isi untuk soalan tu ke? Okey, kalau boleh gunakan isi ada dalam buku teks kamu. Unless soalan KBAT yang menggunakan pendapat kamu sendiri, bolehlah kamu ambil macam tu. Alright. Okay. Okay, thank you everyone. I see you next week. Okay, next week kita masih buat topik bab tingkatan 4. Okay, I akan selitkan sedikit tips untuk KBAT. Okay, since you got a lot of problem with KBAT, we will try to do more KBAT. Okay, Brian. All right, take care, everyone. Bye. Thank you, teacher. Okay, bye-bye.